Sarawak adalah negeri yang penuh dengan kekayaan semula jadi, hutan hujan yang sangat luas, kayu balak yang berkualiti tinggi dan sumber alam yang melimpah. Namun melihat keadaan pembangunan di negeri ini, timbul persoalan besar, terutamanya di kalangan rakyat negeri ini sendiri. Kenapa Sarawak masih tertinggal berbanding negeri-negeri maju lain di Malaysia? Sektor pembalakan yang berdekat lamanya menjadi penyumbang utama ekonomi negeri seolah-olah tidak memberi kesan yang jelas kepada taraf hidup rakyat. Hasil balak yang bernilai tinggi ini sebenarnya lebih banyak menguntungkan beberapa pihak sahaja, sementara rakyat biasa di kawasan pedalaman masih kekurangan infrastruktur asas, kekurangan akses kepada pendidikan yang baik dan perkhidmatan kesihatan yang masih belum memuaskan. Manakala sumber minyak dan gas pula sering menjadi mangsa utama kepada keadaan ini. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat kenapa Sarawak masih berdepan dengan masalah pembangunan yang terbatas walaupun negeri ini sangat kaya. Teruskan menonton. Sarawak dahulunya sebahagian daripada Kesultanan Brunei diserahkan kepada pengembara British James Brooke pada tahun 1841 sebagai ganjaran atas bantuan beliau. Brooke menjadi Raja Putih pertama dan memerintah Sarawak diikuti oleh keluarganya selama 3 generasi sehingga 1946. Selepas Perang Dunia Kedua, Sarawak menjadi tanah jajahan British dan kemudiannya pada tahun 1963, Sarawak menyertai Persekutuan Malaysia bersama Sabah dan Tanah Melayu diikat oleh Perjanjian Malaysia 1963 yang memberikan beberapa hak autonomi. Hari ini, Sarawak kaya dengan pelbagai sumber seperti minyak, gas dan balak, tetapi masih menghadapi cabaran dalam memastikan hasil kekayaan ini dinikmati secara adil oleh rakyatnya. Mengikut rekod, sumber minyak dan gas merupakan penyumbang utama pendapatan bagi negeri ini. Pada tahun lepas, kerajaan negeri telah menerima RM7.4 bilion daripada Kerajaan Persekutuan, memberikan peluang besar untuk membiayai projek pembangunan negeri. Hasil daripada sektor ini dapat menyokong pelbagai inisiatif seperti peningkatan infrastruktur asas di kawasan pedalaman, pembinaan sekolah dan klinik serta memperkasakan ekonomi masyarakat setempat. Sementara itu, industri pembalakan pula merupakan satu lagi penyumbang ekonomi utama di Sarawak. Sarawak yang terkenal sebagai negeri pengeluar kayu balak terbesar di Malaysia dan pada waktu puncaknya, negeri ini memperoleh hasil pendapatan yang besar melalui aktiviti pembalakan. Sebagai contoh, data terdahulu menunjukkan bahawa pendapatan daripada sektor pembalakan di Sarawak pernah mencecah sehingga RM700 juta setahun. Kawasan hutan yang luas dianggarkan meliputi lebih 1.6 juta hektar tanah telah dijadikan konsesi untuk aktiviti pembalakan yang berpotensi tinggi dalam menyumbang kepada ekonomi negeri. Pendapatan ini sebenarnya mampu digunakan untuk pembangunan infrastruktur, memperbaiki sistem pengangkutan di pedalaman serta menyediakan perkhidmatan awam yang lebih baik kepada rakyat. Selain itu, hasil daripada sektor balak juga dapat menyokong program bantuan kewangan kepada komuniti di luar bandar, terutama mereka yang terjejas oleh aktiviti pembalakan. Bagi jangka panjang, hasil daripada beberapa sumber ini termasuk minyak, gas dan pembalakan dapat mengubah landscape ekonomi Sarawak. Namun begitu, industri pembalakan di Sarawak bukan hanya terkenal dengan sumbangan ekonominya, tetapi juga tidak terlepas dari kontroversi dan isu ketelusan. Dalam beberapa dekad yang lalu, terdapat pelbagai laporan antarabangsa yang mengaitkan ketirisan hasil dan pengagihan konsesi balak dengan individu berpengaruh dalam pentadbiran negeri. Salah satu nama yang sering dikaitkan ialah bekas Ketua Menteri Tun Abdul Tahib Mahmud dan beberapa ahli keluarganya yang dipercayai memiliki kepentingan dalam pelbagai syarikat berkaitan pembalakan. Beliau merupakan pemimpin senior Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB. Parti utama dalam gabungan Parti Sarawak GPS telah memainkan peranan besar dalam landscape politik Sarawak sejak sekian lama. Laporan-laporan dari organisasi seperti Sarawak Report dan Global Witness mendedahkan bahawa pada tahun 1980-an dan 1990-an, sejumlah besar kawasan hutan di Sarawak diberikan sebagai konsesi balak kepada syarikat-syarikat yang mempunyai hubungan rapat dengan pemimpin negeri. Di dalam buku Money Logging, bekas pemimpin dan keluarga ini didakwa meraih keuntungan sekitar RM60 bilion daripada industri pembalakan. Buku ini juga turut mengupas empayar hak tanah mereka di Amerika Syarikat dan Kanada. Namun buku ini telah cuba diharamkan sebagai tindak balas terhadap pendedahan tersebut. Lebih menarik lagi, sebuah laporan oleh Bruno Mansur Fund BMF mendapati bahawa sebuah konglomerat yang dikaitkan dengan keluarga ini telah menerima kontrak kerajaan bernilai lebih RM4.9 bilion sejak awal 1990-an.
Antara kontrak terbesar yang diterima termasuklah satu pembinaan di Sarawak yang bernilai RM300 juta serta konsesi penyelenggaraan jalan sepanjang 643 km. Projek-projek mega seperti Sarawak Corridor of Renewable Energy juga dilihat banyak melibatkan syarikat-syarikat yang mempunyai hubungan rapat dengan pemimpin terdahulu. Isu ketirisan ini menimbulkan persoalan tentang bagaimana kekayaan daripada sektor pembalakan dan sumber alam lain dapat diagihkan secara lebih adil. Hasil daripada sumber-sumber ini seharusnya membantu pembangunan negeri, namun dengan pelibatan pihak-pihak tertentu, peluang ini nampaknya telah diseleweng untuk kepentingan segelintir pihak sahaja. Oleh itu, pelbagai pihak menyarankan agar langkah kawalan yang ketat serta mekanisme pemantauan yang telus diwujudkan untuk memastikan hasil kekayaan negeri Sarawak benar-benar memberi manfaat kepada rakyat, bukan hanya kepada pihak-pihak tertentu yang berada di puncak kuasa. Dengan semua ini, kekayaan daripada sektor minyak, gas dan balak seharusnya memberi peluang besar kepada pembangunan di Sarawak. Jika diurus dengan baik, pendapatan daripada sumber-sumber ini boleh digunakan dan disalurkan kembali kepada rakyat melalui pelbagai cara. Di bawah kepimpinan Sarawak yang ada sekarang, beberapa pendekatan yang berkesan perlu dilaksanakan dengan menitik beratkan ketelusan dan accountability dalam setiap aspek pengurusan negeri. Gabungan Parti Sarawak GPS bersama parti utamanya Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB bertekad memastikan kekayaan sumber alam di Sarawak diurus dengan baik. Sarawak perlu keluar dari persepsi skandal pembalakan yang terdahulu yang menyekat kemajuan ekonomi dan merosakkan imej negeri. Hanya dengan langkah-langkah berani ini, Sarawak dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan membawa manfaat jangka panjang kepada seluruh rakyat. Abang Johari kini yang meneruskan legasi kepimpinan daripada pemimpin terdahulu seperti Tun Abdul Taib Mahmud dan Tan Sri Adnan Satim sangat komited ingin mengubah landscape ekonomi Sarawak dengan lebih baik. Perdana Menteri baru-baru ini juga menekankan bahawa wilayah ini memiliki potensi pembangunan yang besar sekiranya masalah ketirisan dapat diatasi. Beliau menyatakan bahawa ketirisan dana dan sumber bukan sahaja menghalang pembangunan tetapi juga merugikan rakyat yang sepatutnya menikmati hasil kekayaan negeri. Ada tanah nak curi, ada balak nak rompak, ada kontrak nak sapu. Kalau itu kita boleh hentikan, saya percaya tidak lama, bukan tunggu puluhan tahun, beri beberapa tahun akan lihat lonjakan sebagai negeri yang berjaya di Malaysia ini. Kesimpulannya, meskipun Sarawak kaya dengan sumber alam, pengurusan yang telus dan adil masih perlu diperkukuhkan. Mekanisme kawalan yang lebih ketat diperlukan untuk memastikan hasil sektor-sektor ini benar-benar memberi manfaat kepada rakyat. Usaha bersama antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan dalam mengurangkan ketirisan bakal mewujudkan agihan kekayaan yang saksama dan membina masa depan Sarawak yang lebih makmur dan inklusif.